من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak kami akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak zalimi sedikit pun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah milih Ibrahim menjadi kesayangannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Wa yastaftunaka fin nisa' qulillahu yuftikum fihinna wa ma yusla 'alaykum fil kitabi fi yataman nisa' illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak mereka masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan kamu tidak akan berlaku adil antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan,
maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan beri kecukupan pada masing-masing dari kurnianya, kerana Allah Maha luas kurnianya, Maha bijaksana. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. In yasha' yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Kalau Allah menghendaki, nescaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia, kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa mendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahawa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Ya, kita silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin nabiyyan rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi majlis Dr. Rosma Muhammad Dum, yang berbahagia Ustaz Syamsul Ma'arif Ismail selaku Yang Dipertua Ikram Negeri Selangor, yang dihormati Haji Ridwan Harun, Setiausaha Ikram Selangor, pimpinan Ikram dan wanita Ikram Negeri dan daerah-daerah keseluruhan 13 daerah di Selangor, wakil-wakil NGO, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Segala puji-pujian dipanjatkan kehadrat Allah SWT. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama berhimpun di sini untuk mendengar butir bicara daripada yang dihormati pengurusi majlis, yang berusaha Ketua Wanita Ikram Negeri Selangor Profesor Madia Dr. Nur Haidar dan Jawatan Kuasa, Ketua Wanita JIM dan Jawatan Kuasa selaku penganjur bersama, Setiausaha Ikram Negeri Selangor Tuan Haji Ridwan, penceramah jemputan yang telah hadir pada pagi ini yang berbahagia Dr. Hafizah Mustaqim, Jawatan Kuasa Seminar, wakil-wakil NGO yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, wakil-wakil media, peserta-peserta seminar,
tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pada hari ini mengucapkan tahniah kepada wanita Ikram Negeri Selangor dan juga wanita Jin selaku penganjur bersama yang telah berjaya bersama-sama menganjurkan satu seminar yang sangat-sangat penting di dalam kemelut masyarakat yang kita sedang hadapi secara bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang penuh dengan barakah ini akan diganjari dengan rahmat, dinaungi oleh para malaikat dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasakan ya Allah, orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan adalah pelindung di antara sesama mereka, saling lindung melindungi sesama mereka. Dan kita kena memberikan Islam, memberikan keadilan, memberikan hak kepada kaum wanita, maka dengan itu khususnya kepada kaum lelaki untuk memberikan keadilan, kasih sayang dan bimbingan. Sekalipun kita lihat dalam surah An-Nisa berlakunya perceraian, jika perceraian itu tidak dapat dielakkan, hendaklah bercerai dengan cara yang baik. Sekiranya perkahwinan itu dibina di atas dasar takwa, dan jika berlaku perceraian, perceraian itu juga dilakukan di atas dasar takwa, saling hormat menghormati, saling menjaga anak yang telah dilahirkan dengan didikan, dengan hak yang diberikan dengan penuh kasih sayang, kerana anak-anak itu tidak pun bersalah di dalam hubungan suami isteri tersebut. Dan dengan itu juga wanita harus dibela, diberikan hak, diberikan bimbingan, disokong untuk sama-sama memajukan masyarakat Islam sekaligus memajukan negara kita pada hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan seminar pada hari ini akan berjaya mencapai matlamat menggariskan hak yang telah dijamin di dalam Islam, di dalam meletakkan martabat wanita agar terpelihara sejajar dengan kehendak syariat Allah. Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram, adalah sebuah pertubuhan dakwah, kebajikan serta tarbiyah yang mengambil peduli tentang urusan-urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan cara hidup dan ajaran-ajaran Islam. Ia tidak bertujuan membuat keuntungan dan berusaha untuk menegakkan pandangan Islam di Malaysia. Wanita Ikram adalah antara sayap pertubuhan Ikram dalam menjayakan visi dan misinya. Motivasi penubuhan sayap wanita Ikram adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Yang bermaksud orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Antara objektif perempuan wanita Ikram adalah menggembling tenaga wanita dengan diri kita. InsyaAllah pada pagi ini saya akan cuba berkongsi membicarakan tentang topik wanita kau begitu istimewa. Dan saya ingin menambah atau menyambung daripada bacaan-bacaan Khawari yang kita dengar pada pagi ini, sambungan ayat surah An-Nahl yang Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Langsung di ayat kita ni orang belajar yang rajin tahu kenapa disebut kita dari namun ketika Islam datang dan Allah menjelaskan perihal mereka, maka kami tahu mereka sampai 114,000 orang mendengar apa yang Nabi gaungkan. Dan Nabi sebut orang yang ada hari ini cakap dengan orang yang tak ada. Maka itu kita dengar hari ini. Saya mengatakan kembali kepada anda apa yang Nabi SAW sebutkan yang berhubung dengan hak-hak wanita. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu,
maka mereka juga berhak diberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih dan sayang. Layanlah wanita-wanita kamu dengan baik dan lemah lembut terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Cantik tak kalau orang lelaki semua dengar perkara ni kan? Ini yang paling best. Ini orang telinga orang perempuan kena dengar apa yang Nabi kata, ya. Dan hak kamu atas mereka, orang perempuan kena dengar betul, ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah. Dan kalau wanita itu betul-betul sedar, betul-betul menilai tanpa ada pandangan-pandangan lain, tanpa ada kepentingan-kepentingan wanita-wanita, ya, sebab nak kerja, sebab terpaksa kerja, maka mereka membiarkan tugas untuk mendidik anak, ya, menjaga fungsi isteri dibiarkan kepada bibi-bibi dan pusat-pusat pengasuh. Saya pun wanita bekerja perempuan, ya, bukan saya menidakkan bahawa kita perlu bekerja, tetapi dalam mindset kita, tugas asas itu kita tidak boleh biarkan kepada orang-orang lain, tanpa kita betul-betul mendidik mereka. So kalau saya, memang saya pakai bibi, tapi pastikan bibi itu mengikut telunjuk kita, bukan mengikut telunjuk dia sendiri. So kalau kita tak didik dia, maka macam mana boleh dia mendidik pula anak-anak dalam keluarga kita. So tugas utama kita adalah mesti pendidikan. Go back to pendidikan, mendidik, memberi kefahaman Islam kepada pemikiran wanita, mendidik mereka tentang hak-hak dan tanggungjawab, dan insya-Allah mengubah masyarakat kepada satu masyarakat yang lebih baik di satu hari nanti. So insya-Allah, kan kebetulan untuk Allah pilih seorang wanita sebagai calon pertama orang yang mati syahid dalam Islam. Kita tengok bagaimana dalam keadaan ini Sumayyah yang ketika itu, ya, dah memang begitu, ya, letih ni, ya, disiksa dengan begitu dahsyat kerana mempertahankan iman. Ya. Dahsyatnya dia. Insya-Allah perempuan, marilah kita sama-sama yang memperbaharui iman kita, menguatkan tekad kita untuk kita betul-betul, ya, tanam iman dalam diri kita ini supaya kita boleh tunjuk ke orang, ya, supaya kita betul-betul sayang Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Supaya kalau kita sayang pada anak dan suami kita, maka kita cinta mereka kerana Allah, tidak kerana yang lain. Dapat suami yang berganas, ada 1,200 hadis dan 300 duduk dalam hadis yang top Bukhari dan Muslim. Aisyah juga yang mengajar sahabat-sahabat lain, anak-anak murid dia konsultan, dia ni konsultan kepada lebih daripada 200 sahabat. Jadi bukan orang Islam, perempuan bukan calang-calang perempuan. We are good, we are hebat. Dah baik kini kena seru orang lain. Siapa yang kita nak berseru dalam beramal? Jadi antaranya adalah orang, insya-Allah beres yang dalam sini, yang di luar sana yang memberikan. Awal-awal kahwin memang manis-manis, tapi bila dah gaduh tu, apa racun tak bagi. Ini orang perempuan kena faham. Ini psikologinya. Of course, bila saya cakap dengan orang lelaki, saya akan ceritalah sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik yang pada keluarganya. Nabi kata, ya, akulah sebaik-baik kepada keluargaku. That's a different. Tapi kita ni, macam mana nak mengurus suami-suami kita? Sebab apa, akhirnya memang kita nak abadi sampai ke syurga betul-betul. Itu sebab ini bertepatan dengan kajian ni. It's written in a book, 6 langkah menjadikan suami rakan kongsi yang baik. Yang pertama, percaya kat dia. Paling payah pada doktor, tak percaya dah dia. Percaya dah. Betul-betul anak kita yang pernah. Keduanya, kena terima dia seadanya. Kentuk busuk, kau kentuklah. Terima dia seadanya. Kesalahan pertama orang perempuan adalah nak change dia macam kita. Tak jadi. Ketiganya, memang kena hargai dia. Ini yang orang perempuan susah. Sebab apa? Orang perempuan akan menghargai benda yang besar-besar. Oh, bagi jambak 20 jambak baru hargai. 1 jambak tak main lah aku bantu sendiri. Sedangkan bagi orang lelaki adalah kita ajak keluarga kita bersama-sama memperbaiki diri mereka masing-masing, dan akhirnya kita baiki masyarakat kita. So yang baik datang daripada Allah, tak baik semata-mata daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dikasihi Dr. Hafizah Mustaqim serta Yang di-Pertua Ikram Selangor dengan diiringi pengarah program untuk naik ke atas pentas untuk menghadiri sesi sidang media bersama wakil-wakil media yang hadir pada hari ini. Dipersilakan.
kasihlah kepada media yang datang ke dalam sesi pada hari ini. Sebenarnya program ini adalah salah satu program yang kita mulakan pada tahun ini untuk memberikan penerangan kepada wanita dan juga masyarakat umum, terutama sekali kita pendidik wanita dan tentang apakah sebenarnya kedudukan mereka dalam Islam. Lebih-lebih lagi pada akhir-akhir ini kita dapati bahawa banyak salah faham dan juga pandangan-pandangan yang tidak tepat sebenarnya tentang apa yang sebenarnya berlaku bagi wanita. Dan ada dua isu utama yang kebetulan pula berlaku pada akhir ini, iaitu adakah wanita itu setakat mana kedudukannya dan hingga menyebabkan wanita itu pada peringkat yang amat rendah dengan wujudnya apa yang telah diwar-warkan dan disebutkan pada akhir ini. Dan bagi yang memahaminya itu, dia bermula dengan pertama akidah sendirilah. Orang Islam itu sendiri kena faham dahulu tentang perkara ini, kemudian baru boleh dipengaruhi yang lain. Jadi kita mengadakan seminar wanita dan syariat ini peringkat negeri sebenarnya adalah anjuran daripada perancangan yang diadakan di peringkat wanita Ikram pusat sendiri, dan kemudian kita laksanakan di peringkat negeri. Daerah-daerah sebenarnya dah ada yang dah mulakan siri wanita dan syariah ini. Ada yang lebih 2-3 kali dah. Di peringkat negeri ni kita baru mula sekarang lah. Ini kita first time lah. First time di peringkat negeri. Susulan nanti lah. Dan tempat lain akan ada lagi lebih hebat lagi. Dan kalau Cik Syahidah lihat dalam buku cenderar hati ni ada di belakang ni, kita letakkan nama-nama kontak person lah untuk bilakah tarikh seterusnya program yang kita laksanakan. In fact yang paling terdekat sekali yang akan diadakan di PJ Putrajaya pada itu sebab bagi kita pendekatan kita adalah pendidikan. Ustaz dia betul isu-isu seperti apa dan sebagainya. Tapi saya adalah pendidikan. Jadi vision yang saya ada ini adalah bila syariat kita laksanakan. Antaranya adalah memberikan orang rasa bahawa memang hak mereka terbela. Jadi berbeza dengan pengalaman personal rawat kita ni tak berbeza dengan sistem. Kami di rawat besar kita. Berapa ramai impact yang kena kita tak boleh pula respons yang terbaik kan. Sampai yang terkena tu yang kemudian terpaksa memulihkan diri masuk ke rawat besar. Jadi kita tanya maknya, tak nak report ke orang yang buat. Sampai tak masuk agenda. Kata okey, selalu dalam kami kata kamu tak nak report pun aku kata Pondok dengan IT dengan game tu dengan apa iPhone ni gitu gini. Jadi dengan Facebooknya kat situ, suami boleh tengok isteri dia gini, isteri boleh tengok suami dia gini. Jadi macam mana tu kita nak menekan gejala-gejala ni? Macam saya satu dalam masalah kekeluargaan ni satu isu yang sangat besar. Dan kadar apa ni perempuan ni sebenarnya pada datuk dia, saudara dia dan abang-abang dia. Jadi Islam sebenarnya ada sistem tu, tapi yang berlaku di bandar-bandar rata-rata mereka hidup tinggal sendiri dan mereka terpaksa berhadapan membesarkan anak dengan nafkah yang tak cukup, dan ini lagi mendedahkan kepada masalah-masalah sosial kerana anak tu dah tidak ada lagi kawalan daripada aspek bapa dah tak ada. Jadi menyebabkan anak-anak ni naungan syariah. Jadi kita telah bermula dengan titik tolak yang begitu cantik sekali, telah dikongsikan ya oleh sahabat saya. Ya, ni nak sebut juga ni, ya, Dr. Pit, ya, kawan sebilik saya. Semasa kami sama-sama di Australia dahulu. Kalau kahwin pun hanya selang seminggu saja. Okey, itu bukan topik kita pada hari ini. Kita kembali kepada forum kita, ya, wanita sejahtera di bawah naungan syariat. Jadi dengan titik mula itu, ya, kita nak kupaskan lagi bagaimana, ya, wanita boleh mendapat kesejahteraan, ya, di bawah naungan syariat. Jadi walaupun ini, alhamdulillah diberi izin saya berada di sini di bawah satu seminar yang baik dalam kita menengahkan konsep Islam yang sebenarnya dan ataupun dari satu isunya
isu-isu berkenaan dengan wanita dalam perspektif syariah yang seringkali disalahfahamkan atau sengaja disalahfahamkan. Soalan yang diberikan menarik, iaitu di mana kedudukan wanita di bawah naungan syariah. Jadi ada beberapa noktah yang saya suka kongsikan di sini. Pertamanya, kalau kita lihat kedudukan wanita itu sendiri dalam syariah, saya bagikan kepada beberapa poin. Yang pertamanya yang kita tak dapat tidak nafikan adalah insan. Wanita itu sebagai insan, ciptaan Allah dulu. Jadi bila dia ciptaan Allah, seperti mana difirmankan dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ini hebatnya wanita ni. Tapi lelaki ni tak pernah protes pun. Dalam Quran tak ada surah Rijal. Tapi dalam Quran ada surah Nisa. Apa lelaki tak buat persatuan? Ya Allah, kenapa kau tak beramu surah lelaki dalam Al-Quran? Surah lelaki ni okey lah bagayanya. Okey je. Kita tak jealous pun ada surah Nisa, ada surah wanita dalam Al-Quran. Itu hebatnya. Kadang-kadang lelaki pun bab sini dia boleh terima. Itu saya kata itu keistimewaan. Dan Allah sebut dalam ayat pertama surah An-Nisa ini ialah Fa'ala auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini menunjukkan bahawa insan yang bernama wanita itu memang sama je dengan lelaki. Yang keduanya, bila disebut di situ akan timbullah isu-isu yang kita akan bincang panjang sini, lah isu mengapa berlaku diskriminasi terhadap wanita. Kalau dia insan, sama juga ciptaan Allah SWT. Sebab itulah saya nak katakan, kita lihat perspektif ini dari tiga sudut. Yang pertamanya, wanita itu segi kemuliaan. Tengok wanita dalam syarat segi kemuliaan yang sama dengan lelaki. Dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah sebut ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad karramna bani Adam, menunjukkan bahawa kemuliaan wanita itu sama dengan lelaki. Inilah Islam. Panjanglah nak syarahkan sini. Kalau lihat bagaimana sejarah sebelum Islam dengan kedatangan Islam. Islamlah yang membawa wanita ke tempat yang 65. Malaysia terima tahun 95. Konvensyen ini peringkat internasional tahun 1979. Mengapa saya sentuh ini? Walaupun isu ini, saya nak bandingkan bahawa bila Islam dah meletakkan posisi wanita begitu sekali, tiba-tiba ada isu di bawah human right lah, atas nama human right, desakan-desakan, sehingga lahirnya konvensyen yang nama SIDAW ini tentang beberapa perkara menjadi tuntutan. Dan kerajaan Malaysia telah menerima SIDAW ini tahun 1979 dengan ada beberapa reservation. Ada beberapa reservation lah, terjemah beberapa reservation. Reduce sex trafficking dan domestic violence, provide access to education, ensure the right to vote, end forced marriage and child marriage, and ensure inherent rights. Ini insyaAllah kami akan kabulkan. Dan juga yang akhirnya ialah discrimination segi pekerjaan. Jadi hak asas, boleh tak saya pakai sekali soalan tadi? Saya nak beri dulu. Dia dah buat ni pelajar lah. Soalan tu pendek je, tentang kedudukan wanita lagi syarak. Saya dah sebut tadi kan, asas-asasnya. Tapi sebab kata rights, Islam memberi pengiktirafan yang sama, buat benda baik sama, penghormatan diberi. Tapi mengapa wanita kadang-kadang dikatakan bahawa syarak Islam tak benarkan wanita jadi saksi? Ini satu persoalan yang sering ditimbulkan dulu kini, dan mungkin selamanya, wallahualam. Selagi kita tak bagi kefahaman yang betul, mungkin akan sampai bila-bila lah. Sebenarnya ini panjang, minta maaf. Kalau tengok artikel boleh media sosial lecture ni 1 jam, bab ni saja 1 jam lah. Daripada awal definisi saksinya, syarat-syarat saksinya, hujah-hujah syaraknya, hinggalah pandangan contemporary. Tapi saya nak zoom dari isu contemporary saja, yang terkini. Mana kalau ada soalan baru tanya, tak faham baru tanya. Saya bagi jawapan terus. Dalam konteks kita sekarang di Malaysia, alhamdulillah kita dah terima pakai pandangan yang mengatakan wanita tidak ada masalah sebagai saksi di mahkamah. Boleh bagi. Jadi sebab apa semangat sangat? Kita tak tahu. Sebenarnya ulama dulu dia kesian kat wanita. Dia dah bincang panjang lah. Kalau wanita diberi, kalau kita kata wanita itu kena bagi saksi, kena tu dalam bahasa undang is compatibility. Boleh dipaksa, boleh kena paksa. Wanita ni kalau boleh kena paksa, kesian lah. Siapa yang pernah hadir ke mahkamah, sama ada sebagai parti ataupun sebagai saksi, dia memang menyesal. Naik turun mahkamah, buang masa dia, letih. Jadi Islam tidak mahu, sebab dia sayang wanita, dia hormat wanita tu sampai dia tak mahu jadi diheret ke mahkamah,
dipanggang, digeril, ditanya balik pada esok datang lagi menyusahkan. Tapi kalau nak sangat tak ada masalah. Saya ringkaskan, kalau nak tidak ada masalah, boleh beri. Dalam surah Baqarah 282 ayat 282 masih boleh ditakwilkan. Dan dalam hadis Nabi berkenaan dua wanita ni masih boleh lagi ditakwilkan bahawa sebenarnya hanya precaution, hanya ihtiyat, masalah ihtiyat, berhati-hati. Mengapa perlu pada dua wanita? Jadi tak timbul juga sebenarnya isu. Isu faraid juga dibincangkan sebab dalam Quran mengatakan perempuan dapat satu dia waris wanita dia. Itu saja. Hikmahnya kita tak boleh bincang panjang sebab Allah yang turunkan, bisa reveal. Allah itu lebih maha mengetahui. Allah cipta kita. Orang yang cipta kereta, dia buat manual, dia tahulah kereta tu punya manual. Kereta tu kena bubuh minyak petrol. Yang kita pandai-pandai beli kereta bubuh minyak gas, apa suruh? Rosak. Betul, kita marah. Tak boleh. Jadi manual daripada Allah. Tapi kita boleh cari juga lah hikmah-hikmahnya. Antara hikmahnya ialah lelaki itu diberi bertanggungjawab membantu waris dia, sibling dia, adik-beradik dengan perempuan. Dalam kes-kes tertentu, bila adik dia bercerai dengan suaminya, anak ada 5 orang, siapa nak tanggungjawab? Suami itu dah hilang ke mana? Maka waris lelaki lah yang akan menjaga. Sebab itulah Allah bagi special untuk lelaki. Tapi yang jadi masalah yang mengapa jadi isu ni, sebab bila dapat dua bahagian, adik-beradik perempuan dia tinggalkan. Itu manusia lah, tak boleh salah. Boleh kepala. Ini dah ada sarjana. Tapi yang tak nak sarjana beri ayo Fat. Itu nak hakim wanita, kita nak hakim wanita. Yang ada kelulusan sarjana, boleh kepala sana. Itu mengaji apa? Saja je. Tuntut ilmu Ustaz. Oh subhanallah. Tapi yang kelakar ni kadang-kadang itulah orang yang qualified tak membawa semangat, yang tak qualified memperjuangkan kita nak hakim wanita. Saya takut nanti lepas 10 tahun ni semua hakim wanita, kami perjuangkan kembali hakim ni kepada lelaki. Kalau nantilah pemimpin negara jadi hakim pun tak boleh. Ini semua benda-benda ijtihadi berdasarkan approach masing-masing. Ada yang menggunakan konsep syahadah. Tengok ya, isteri ya telah pun bersedia ya. Apabila Dr. Zulfaqar tadi kata ya, akan mengembangkan lagi ya tentang isu ini. Silakan Dr. Nomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Jadi saya mungkin lari sikit daripada syariah, tapi konklusinya akan pergi kepada syariah kembali. Itu saya nak tunjuk di antara dua benda yang sentiasa disebut sebagai salah satu daripada human right, hak asasi manusia, iaitu mereka berjuang untuk berkahwin sejenis dan juga untuk tidak berkahwin tetapi bersekedudukan tanpa berkahwin, cohabitation. Jadi saya nak tunjukkan di sini macam mana sejarah dia sikit. Seterusnya apakah kita kata akibatnya mereka yang cuba mengamalkan perkara-perkara yang begini, dan kita bandingkan dengan syariah kita. Jadi yang pertamanya, negara-negara yang mengiktiraf termasuk mengiktiraf perkahwinan sejenis ini termasuklah Belanda, Norway, Sweden, Iceland, Perancis, Kanada dan beberapa negeri di USA. Adalah New Jersey, California. Dan hak asasi manusia sebagai sebagai alasan perkahwinan sejenis. Yang ni yang saya rasa macam bila my student buat thesis ni, rasa macam nak share with everybody ya. Kalau lah ada orang macam rasa tak cukup fakta ke, ataupun rasa tak cukup ialah fakta mengapa Allah mengharamkan dan sebagainya, ini kajian-kajian yang dibuat oleh Western sendiri, orang putih sendiri, tetapi yang alhamdulillah masih ada golongan yang mempertahankan perkahwinan yang